Assalamualaikum and hi. So semalam saya ada post tentang surat daripada belia kepada perwakilan belia. Okay, before that, sebelum terlupa, saya ada satu anugerah terindah yang Tuhan bagi sejak dari kecil, iaitu saya pelan R. So saya mohon maaf awal-awal sekiranya ada pertuturan saya yang mungkin kurang jelas dan tidak faham kerana kelemahan pertuturan saya. Okey, setelah saya baca dan teliti balik apa yang saya tulis semalam, saya lihat ada beberapa kelompangan dan ketirisan dalam penulisan saya menyebabkan apa yang saya cuba sampaikan kelihatan kurang jelas kepada pembaca ataupun kepada orang yang cuba menerima mesej yang saya sampaikan. So hari ini saya terpanggil untuk bukan menerangkan tetapi lebih memperjelaskan apa yang cuba saya sampaikan dalam penulisan saya. Ini apa yang saya nak cuba sampaikan dalam penulisan tu mudah je. It's not about membuat atau membentuk, mewujudkan sistem baru, tapi lebih kepada penambahbaikan pelaksanaan sistem yang ada. Sebab Alhamdulillah setakat ni sistem yang ada dari aspek pendidikan kita, dari aspek kepada belia, sistem yang ada dah sangat baik sebenarnya. Cuma bagaimana pelaksanaan sistem itu kita bangunkan ataupun kita laksanakan. So penulisan saya tu lebih kepada serapan dua mata. Yes, it's talk about isu kerjaya. Dalam masa yang sama adalah hala tuju belia kita yang akan membentuk hala tuju negara kita one day. So how? Okay, sebenarnya kalau kita lihat, belia kita tak ada isu kejayaan. Isu kejayaan akan berlaku, tapi belia kita bukanlah mempunyai isu kejayaan yang kritikal. Lambakan kerja memang berlaku di Malaysia, tapi pasaran kerja yang bagaimana? Itu persoalannya. Kenapa belia lepas graduate, tak dapat kerja, whatever, bla bla bla. Actually bukan tak ada kerja, tapi pasaran kerja yang kena dengan bidang pendidikan yang belia ceburu. Dan itulah yang saya cuba sampaikan dalam penulisan saya. So saya terus masuk fakta saya yang pertama, iaitu penyediaan pusat penyelidikan teknologi, pusat penyelidikan dan pembangunan inovasi teknologi. Okay, kita tahu, kita maklum memang di Malaysia banyak sangat pusat penyelidikan, R&D, sama ada daripada swasta, kerajaan, tapi kenapa pusat-pusat ataupun dapatan-dapatan kajian itu tidak dikomersialkan sehingga kita mampu berdiri atas teknologi kita sendiri, tidak terlalu bergantung kepada teknologi luar dan tidak terlalu bergantung kepada penyelidikan luar. Kita maklum bahawa Malaysia kita ni memang kaya dengan biodiversity and so on, tapi ke mana hala tuju graduate yang ambil sains biologi, sains kimia after diorang grad? Adakah mereka dalam bidang mereka ataupun yes, mereka getting a jobs tapi di luar bidang mereka, admin or so on. So itu yang menjadi persoalan, dan sewajarnya kita dah ada belia yang mempunyai tenaga mahir. Maksudnya kita dah ada belia yang mempunyai pengesahan atau kelulusan akreditasi dari aspek profesional. Tetapi kenapa kemahiran atau tenaga mahir itu tidak dapat digunakan seoptimum yang mungkin? Saya sebagai orang yang ahli-ahli belia ni terlalu teringin untuk melihat satu perubahan dalam konsep belia negara kita ini menghasilkan sesuatu. Yes, that's mine. Ini kita punya, ini teknologi kita, ini yang kita buat, ini yang kita bangunkan. Jadikan kami belia yang mencetus, jadikan kami belia yang mencipta, bukan belia yang mengikut dan memasang atau sekadar adanya. Bayangkan kalau kita gunakan tenaga-tenaga ataupun hasil-hasil
produk-produk universiti dalam bidang engineering, biologi, dalam bidang-bidang sains ni kita combine dengan produk yang dihasilkan oleh Institut Latihan Kemahiran. Dua gabungan yang sangat padu, yang akhirnya kita boleh stand together, kita boleh stand sendiri. Itu yang fakta saya yang pertama lah, penghujahan saya yang pertama dalam penulisan saya. Masuk yang kedua adalah dari aspek sosial. Okey, saya pernah dipersoalkan satu masa dulu, kenapa kita menggunakan teori manusia barat sedangkan kita adalah negara majmuk, negara yang berbilang bangsa, yang tidak terdiri daripada satu bangsa, dan negara yang beragama. Maksudnya India ke China ke Malay ke, everyone ada agama. So it's quite different dengan sampel yang dihasilkan oleh teori-teori barat, teori-teori manusia barat, I mean of psikologi atau sosiologi. So persoalan yang timbul adalah kita ramai graduate, atau bukan graduate lah, ramai graduate, ramai yang berkelulusan dalam bidang manusia, dalam bidang sosial. Kenapa kita tak gunakan mereka untuk kita hasilkan satu, okay, this a theory yang teori manusia yang mengenai culture, budaya Malaysia itu sendiri. Kita mencari jalan penyelesaian isu manusia, isu psikologi manusia, tapi menggunakan dapatan daripada skop kajian luar. Like worse, and kita boleh gunakan teori tu, tapi macam makan nasi tak ada lauk, something lack kat situ. And saban masa kita tahu mental issue bukannya satu perkara yang remeh yang kita boleh pandang ringan. Solution, kenapa kita perlu lihat negara luar untuk dapatkan solution? Negara luar menghasilkan solution atau menghasilkan menghasilkan satu-satu penyelesaian manusia, kelompok masyarakat dia, berdasarkan kajian yang dia buat dalam masyarakat dia. But why not us? Graduate, belia yang mempunyai kelulusan akreditasi ataupun yang berkelayakan untuk bercakap dalam bidang ini, tidak tahu di mana hala tuju diorang untuk pergi. Lepas diorang grad, okay, aku nak pergi kat mana? Aku sebenarnya teringin nak jadi psychiatric, ataupun aku teringin lah nak mencuburi bidang abnormal, contoh. Bukan abnormal lah, katakanlah counselling keluarga, counselling Islam contohnya. Tapi di mana center aku untuk aku getting an experience, the real experience? Kes saban masa meningkat, kita menafikan hak ataupun kita kata kita tak ada kepakaran, so latih, bina kepakaran. Itu yang saya nak sampaikan. Dan untuk OKU adalah, okay, kita faham, kita maklum sangat OKU ada satu isu yang telah dipolemikkan sejak lama, yang telah diperdebatkan sejak dulu lagi, dan memang banyak kekangan untuk kita bangunkan institusi OKU. Cuma saya harap OKU yang mempunyai kelebihan ataupun yang ada kelulusan akreditasi ini dipandang, dan mereka ini tidak didiskriminasi seperti mana OKU lain lah. Sebab mereka ni berperanan untuk membangunkan institusi OKU itu sendiri. Seriously, saya sangat teringin melihat lahirnya saintis OKU dari negara kita. Macam mana lahirnya saintis-saintis OKU dekat luar. Saya sangat ingin untuk lihat benda-benda tu. From aspek sukan ataupun aspek-aspek fizikal yang lain, saya tak rasa ada masalah sebab sistem kita memang dah cukup baik, tapi pelaksanaan itu yang bagaimana. Dan
belia yang tidak mempunyai bidang. Kita faham tak semua remaja, tak semua belia berjaya dalam bidang pendidikan. Ramai mereka yang tewas after SPM, maybe after PMR. Yes, mereka mungkin kurang kelebihan dari aspek pembelajaran intelektual, tetapi mereka ini mempunyai kelebihan dari aspek kreativiti. Diorang ada kelebihan dari aspek fizikal, kekuatan fizikal, dan mereka boleh kita gunakan untuk menjana tenaga kerja sokongan kepada tenaga-tenaga kerja profesional atau tenaga-tenaga kerja mahir. Sebab tu saya katakan sistem telah ada, tetapi bagaimana pelaksanaan itu supaya suatu hari nanti bila orang lihat Malaysia, yes, di Malaysia adanya pakar sosial, di Malaysia adanya pencipta atau cetusan teknologi yang dikomersialkan, yang dibangunkan di mata dunia, dan kita ke arah bukan ke arah middle kingdom. I mean, we produce by own untuk dunia lihat, this is Malaysia. Dan yes, idea ini juga telah lama dikemukakan oleh mantan Perdana Menteri kita yang keempat. So sekiranya Parlimen belia untuk belia, maka perjuangkanlah hak belia untuk 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Justifikasikan hidup belia selepas mereka belajar. From that things, baru kita boleh bentuk satu corak pemikiran. Okay, I want to be a biologist, I want to be a psychologist, I want to be a chemistry, I want to be an accountant, because we see the flow, how kita nak pergi ke arah tu. Tapi for now, yang kita lihat, even my own research about career development, pelajar tu sendiri atau remaja tu sendiri tak tahu kenapa dia perlu belajar, kenapa dia perlu berada dekat dalam bidang tu, dan apa yang dia nak buat untuk negara dengan bidang tu pun dia tak tahu. Sedangkan yes, memang banyak yang kita boleh buat dengan tenaga-tenaga mahir profesional yang kita ada. So itu yang saya cuba sampaikan, the simple things daripada surat belia, suara belia kepada perwakilan belia. Harapan saya satu masa nanti Malaysia akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mampu berhujah mengikut portfolio yang telah mereka pegang selayaknya dengan bidang yang mereka ada. Apa-apa pun, saya berterima kasih kepada perwakilan belia yang saya tahu memang sangat bersungguh-sungguh untuk menaikkan isu belia. Tapi inilah isu kami sebenarnya. It's not just about isu kerjaya yang sering kita katakan. Yes, ia berkaitan dengan kerjaya, tapi how? Ia lebih kepada hala tuju negara supaya kita lihat kita mampu menjadi negara yang maju pada satu masa nanti dengan penguasaan-penguasaan bidang-bidang ilmu. Satukan kami dalam satu dasar ilmu. Satukan kami atas dasar hati dan akal, bukan atas dasar pergerakan fizikal dan bicara. Sebelum kami bersatu atas dasar Malaysia. Assalamualaikum. Saya mohon maaf sekiranya ada perkara yang saya mengganggu atau tidak selesa dengan video ataupun dengan apa yang saya tulis. Ini cuma cadangan, sekiranya baik ambil, sekiranya tidak, itu kelemahan diri saya sendiri.